bila membincangkan tentang khasais, keistimewaan Islam tu banyak dan boleh dilihat dalam dua sudut, iaitu yang dibincangkan oleh ulama, al-khasais al-ammah dengan al-khassah, iaitu setiap keistimewaan secara umum dan keistimewaan dalam perkara-perkara yang tertentu, yang khusus. Sebab tu kita bincang ciri-ciri Islam, ciri-ciri Islam yang umum, yang menunjukkan kepada keistimewaan dia. Pada hari ini kita nak ambil satu daripada ciri ni. Contohnya yang saya sangat menarik, seperti yang telah saya terangkan pada perjumpaan kita yang lepas, tapi saya nak cuba kembangkan lagi, iaitu ciri fleksibel. Islam ni agama yang anjal. Macam mana keanjalan Islam, dan dalam setiap ajaran Islam tu ada ciri-ciri keanjalan. Ya. Mungkin kita biasa faham lah dengan keanjalan ni, tapi kita nak tengok secara lebih tersusun keanjalan Islam. Banyak ciri-ciri keistimewaan Islam. Salah satunya kita katakan ialah Islam tu anjal, kan? Jadi kalau kita perhatikan keanjalan Islam ni, keanjalan yang terkawal. Saya cari juga tadi, tapi mungkin lewat cari kot. Saya nak bagi contohnya, contoh siap praktikal yang boleh kita nampak ialah belon. Kalau kita tiup belon tu, belon kecil, mungkin belon tu boleh jadi belon besar. Tapi belon ni kalau dia lebih besar sangat, dia jadi apa? Dia pecah, kan? Iaitu keanjalan tu mesti terkawal. Kalau dia terlampau anjal sangat, dia akan jadi gerakan yang ataupun aktiviti yang nak lari daripada semua kawalan Islam tu sebenarnya akhirnya terpecah daripada lingkungan Islam. Jadi anjal juga, tapi anjal yang terkawal. Jadi salah satu sifat Islam ni anjal. Mari kita tengok bagaimana anjalnya Islam ni. Allah Subhanahu Taala menjadikan Islam agama yang memberikan kepada kita, yang kita tengok baru ni, semua persoalan Islam ni terbahagi kepada terbahagi kepada satu perkara yang tidak, perkara yang tetap, kan? Perkara yang tetap, ataupun kita kata asas terang, jelas, dan perkara yang anjal. Seolah-olahnya macam itulah. Jadi di sini seperti span, seperti sini dia boleh bergerak daripada sempit kepada luas. Dia macam tu. Macam perut kita makan 3 pinggan pun relax je, kan? Jalan 3 langkah panggil minum air, masuk lagi. Itu kenyang dah, Ustaz, dah nak makan. Orang pun bagi buah, makan pula. Habis kilo pula buah, kan? Sebab apa? Sebab Allah buat perut kita ni anjal. Dia tak buat macam tong sampah tu, statik macam tu. Mengapa? Ada sebab-sebab dia, kerana Islam adalah agama yang Allah jadikan untuk seluruh manusia. Jadi tabiat manusia tu memerlukan sifat-sifat. Okey. Mari kita tengok secara lebih lanjut. Saya ulang sedikit di sini bagi yang baru masuk.
agama Islam ni banyak keistimewaan. Banyak keistimewaan dia. Islam ni agama menyeluruh dalam semua benda ada. Saya tak boleh bayangkan orang bukan Islam ni macam mana kesusahan dia bila salah seorang ahli keluarga dia mati. Macam mana nak bagi harta, nak bagi ayah boleh berapa, mak boleh berapa, adik-beradik boleh berapa, isteri boleh berapa, anak boleh berapa. Sebab tidak ada panduan keagamaan. Semuanya berdasarkan kepada kemanusiaan saja. Oleh itu, sebenarnya manusia ni tidak semestinya orang bukan Islam ni tidak baik akhlak dia. Salah. Orang Islam ni selalu salah beranggapan dia ingat orang bukan Islam ni buruk akhlak. Tidak. Orang bukan Islam pun baik sebenarnya. Sebab kebaikan manusia ni ada dua jenis. Satu, kemanusiaan. Sebab itulah bila ulama Islam mengatakan sambut hari ibu tu haram, saya tak boleh nak setuju. Sebab ni sifat kemanusiaan. Orang bukan Islam ada, orang Islam pun ada. Nampak tak? Tindakan manusia ni didorong oleh dua faktor. Faktor kemanusiaan dan faktor agama. Faktor agama, faktor akidah. Faktor kemanusiaan ni semua sama. Nampak orang susah, orang bukan Islam tolong, orang Islam pun tolong. Tapi kalau orang tu etis, tak ada agama, dia tolong juga. Tak apa-apa. Sebab dia manusia mesti tolong. Bila tengok benda susah, automatik manusia ni akan rasa kesian, dia akan tolong. Tapi kita tolong, satu kerana kita ni manusia, satu kerana agama kita suruh tolong. Dan orang bukan Islam, dia tolong kerana agama dia suruh tolong. Kita juga. Orang tu tak ada agama langsung, dia akan tolong juga. Jangan heran, jangan tolong. Sebab apa? Sebab dia manusia. Sebab itulah kita disuruh menghormati seseorang tu kerana dia manusia, bukan kerana dia Islam. Bila dia tu Islam, kerana dia manusia dan kerana dia Islam. Dua benda tuntutan dia. Kalau orang tu tak Islam, kita kena hormat tak? Kena hormat tak? Sebab dia manusia. Jadi yang ni dua tanggungjawab. Kalau dia orang Islam tu dua tanggungjawab. Macam kalau orang tu keluarga kita, tiga tanggungjawab. Sebab dia keluarga kita, dia orang Islam dan dia manusia. Nampak tadi tu? Tuntutan. Okey? Tetap dan jelas. Kita pergi kepada perbincangan kita tadi. Siapa yang ingin berbincang apa-apa soalan, malu nak angkat tangan, dia nombor telefon. Hantar mesej. Tak semestinya malu, kadang-kadang tu ada sebab-sebab lain. Soalan sensitif sangat ke. Kan? Tanya, yang raya ni ustaz datang dia tak? Saya kata sensitif soalan. Okey. Islam telah menjadikan agama Islam ni ada benda tetap dalam perkara ibadat, dalam perkara muamalat, dalam perkara-perkara yang lain daripada ibadat pun ada benda tetap. Contohnya tak boleh makan babi. Tak boleh makan babi ni tetap, walaupun dia bukan ibadat. Ibadat ni faham tak? Ibadat ni macam ni lah. Contohnya Islam ni macam ni. Islam ni terbahagi kepada sebahagian ulama' dia nak mudah, dia bagi Islam ni pada dua aktiviti. Aktiviti manusia ni terbahagi kepada dua. Pertama ibadat, kedua adat. Ini pembahagian yang paling mudah lah, paling simple. Kalau nak bagi banyak jadi muamalat, munakahat, apa semua kan. Ini saya bagi secara mudah. Ibadat dengan adat. Ibadat ni macam hubungan yang ritual dengan Allah, macam sembahyang,
puasa. Nah, ibadat ni dia kebiasaannya dia tetap. Bukan semua, ia asas-asas ibadat. Dasar-dasar ibadat dia tetap. Sementara adat kebanyakannya anjal. Tetapi ada yang tetap. Macam kita kata makan. Makan khinzir tak boleh makan. Dia tetap dah. Nah, makan tapai boleh tak? Ada kajian kata tak boleh, ada kajian kata boleh. Macam ni ada cara. Nanti saya nak terangkan lebih lanjut macam mana tapai ni dia lebih 400 alkohol dalam tapai. Siapa makan tapai banyak memang mabuk. Tapi saya berpandangan tidak haram. Sebab sepanjang saya hidup ni, orang di Semenanjung ni tak pernah makan tapai sampai mabuk. Pergi raya rumah je pening je lah. Buat apa makan tapai? Tak ada lagi kan. Tapi orang sebelah Sabah Sarawak dia perah air tu dan dia minum untuk dia jadi mabuk. Itu memang tahu. Rekah kepenggunaan, bagaimana sesuatu benda itu digunakan. Macam minyak petrol. Apa hukum minyak petrol dalam kereta? Hukum apa? Haruslah nak hukum dia. Tapi cuba berapa lama dulu. Salah guna apa tak boleh mula. Jadi budak-budak kaki dadah kat kampung tak ada duit nak beli dadah, mana dia buang minyak petrol je di situ. Mampu juga. Tapi dia tambahkan sikit. Peliknya dia tambah benda yang kita pun tak lagi. Dia tambah abuk lampu yang borsen tu dia tambah. Dia punya mungkin dia dulu insyaAllah binasa dia apa dia tambah dengan untuk memabukkan dengan apa tu daun ketum tu kan, daun ketum apa semua dia tambah ubat nyamuk, dia tambah apa-apa tu dia minum. Waduh, dia kata okay. Bagaimana Islam ni nak suruh agama Islam ni anjal? Macam mana Tuhan buat? Okey. Pertama, Tuhan buat hukum Islam ni ada yang Tuhan nyatakan secara jelas 100%, ada yang kabur. Tuhan sengaja buat itu. Lalu Tuhan kata dalam Al-Quran, benda yang Allah tidak jelaskan itu ghaira nisyan. Tuhan tidak terlupa, rahmatan bikum, tetapi sebagai satu rahmat untuk kamu. Benda yang Allah tidak jelaskan secara detail itu bukan kerana Allah lupa, tapi Allah nak suruh manusia ni berbeza-beza pandangan supaya ada kepelbagaian. Jadi keanjalan Islam tu berlaku bila ada banyak mazhab. Nampak tak? Jadi ruang banyak mazhab ni duduk di sini. Ustaz Allah kata mari ceramah sambut Maulidur Rasul haram. Misal katalah, bukan dia tak katalah haram pun, dia kata macam bid'ah lah gitu kan, sambut Maulidur Rasul. Mari Ustaz Rosli harus. Dengar balik pening. Sebab apa? Seorang kata bid'ah, seorang kata tidak bid'ah. Sebab apa berlaku? Sebab di sini dia sebenarnya anjal. Siapa yang kata bid'ah tak payah buat, siapa yang kata tak bid'ah boleh buat. Lepas tu macam mana? Hak mana Islam? Gitu. Islam bagi peninggalan. Tapi kalau siapa kata sambut Maulidur Rasul buat program apa tu wajib, memang sah dah salah. Sebab tak ada langsung, dia duduk di sini. Keanjalan tu ada. Salah satu cara Islam ni nak suruh dia anjal ialah dia menyediakan ruang untuk banyak mazhab. Ya. Tak boleh lari daripada mazhab, tak boleh lari dari kepelbagaian dalam Islam.
Dan pelbagai itu sangat jauh beza dia. Benda yang tidak ada mazhab ni lebih kurang daripada 5%. Lebih rendah daripada 5%. Dibandingkan dengan hukum hakam yang tidak ada, yang anjal, yang tak ada mazhab. Dalam sembahyang yang tak ada mazhab ialah rakaat, waktu ada sikit je anjal dia. Contohnya waktu maghrib, waktu isyak. Waktu isyak bermula daripada hilangnya cahaya merah di langit hingga ke mazhab Syafi'i kita hingga ke subuh, kan? Sebahagian ulama mengatakan hingga ke tengah malam. Maknanya pukul 2 habis isyak, pukul 3, pukul 4 tak sah dah sembahyang isyak. Dah habis dia waktu dia. Kita tu pelik lah bagi kita sebab mazhab tu tak ada di tempat kita. Waktu sembahyang, tapi rakaat tak ada mazhab. Bilangan sembahyang, mazhab kita 5 waktu sahaja. Semua ulama kata 5 ni wajib. Mazhab Maliki kata sembahyang witir wajib. Jadi apa? Kalau tambah sembahyang witir jadi 6 lah sembahyang. Kita kata 5, dia kata betul 5 ni wajib, tapi kewajipan yang 6 ni tak ramai yang 5. Kalau orang tinggal yang witir tak seperti orang tinggal yang 5. Jadi sembahyang ni 5 waktu. 6 tahap keanjalan. Baca Fatihah dalam sembahyang, mazhab Syafi'i kata wajib, mazhab Hanafi kata tidak wajib. Baca setiap seorang dalam sembahyang, mazhab Syafi'i kata setiap seorang kena membaca Fatihah. Mazhab Maliki kata kalau berimam tak payah baca apa, ikut je imam. Ikut je apa dia. Berbagai-bagai, maknanya anjalnya agama. Sebab apa? Salah satunya dia menggunakan teknik banyak mazhab. Jadi kita, tetapi bila seorang tu terkeluar dari sifat keanjalan ni, dia macam belon yang ditiup terlebih sangat pong meletupnya. Orang yang di luar dari batas-batas keanjalan yang dibenarkan tak boleh. Contohnya orang Syiah menganggap pemimpin dia maksum. Maksum ni terpelihara daripada sebarang kesalahan. Sedangkan orang yang terpelihara daripada sebarang kesalahan ialah Rasulullah SAW seorang sahaja. Nabi ni terpelihara dalam kesalahan, bukan dalam semua benda. Dalam persoalan keagamaan sahaja. Dalam perkara kemanusiaan dia salah. Dia mungkin melakukan salah. Dia mungkin. Sebab itulah dalam perkara kemanusiaan, Aisyah pun pernah lawan Nabi, tak setuju. Sahabat pun tak setuju dengan Rasulullah. Tak jadi kufur dan murtad lah. Nabi suka makan bubur, dia tak suka makan pizza. Tak boleh kena suka ikut Nabi. Tak suka kan, kafir. Tak ada. Dalam perkara kemanusiaan tak ada. Dalam perkara keagamaan dia tak boleh lawan. Jadi dia maksum dalam perkara keagamaan. Dalam perkara hukum hakam agama, persoalan ibadat, persoalan alam gaib, ketuhanan, itu kena. Okey. Saya nak buka soalan ni. Tak ada orang tanya. Buka pun macam tak buka lah. Kalau ada lah kan. Kalau ada untuk soalan-soalan lain tak apa. Sebab saya tak berhajat nak terang panjang-panjang ni. Okey. Bagaimana lagi? Satu, dengan cara banyak mazhab kan. Kedua, cara Islam ni anjal dia dengan menyediakan alternatif. Dengan menyediakan
Alternatifnya ialah kalau kamu kena buat macam ni, kalau kamu tak boleh, kamu buat macam ni. Dia panggil rukhsah, kan? Rukhsah ni ialah keringanan. Yang kedua, keringanan. Oleh itu, setiap hukum dalam Islam ada hukum asal, ada hukum keringanan. Hukum asal, keringanan. Dalam semua benda. Kamu kena buat macam ni, tapi kalau kamu tak buat macam ni, kamu boleh buat macam ni. Kalau kita belajar peringkat fardu ain sahaja, kita berkemungkinan belajar hukum asal tetapi tidak belajar alternatif. Akibatnya kita susah. Yang tu saya bagi tahu dulu. Balik Mekah semayang atas terbang ni agak kan. Sebab apa? Sebab Kaabah duduk bawah ni. Kalau dia semayang atas, kalau dia semayang atas kursi, ngadap mana dia? Ngadap bawah. Okey. Itu orang yang tidak beramal dengan keringanan. Sedangkan beramal dengan keringanan ni satu tuntutan. Tetapi pada tahap mana tuntutan tu, para ulama bersalahan pandangan. Dia fleksibel lagi. Sebab apa? Imam Abu Hanifah lebih merujuk ke arah keringanan ni mesti diambil. Jadi hukum dia wajib. Sebab tu bila orang tanya dia, apa hukum sembahyang qasar dalam musafir? Wajib je. Sebab apa? Benda yang Allah beri kamu kena ambil. Para ulama lain berpandangan mengambil keringanan tu pilihan, iaitu ada yang sebagainya kata sunat, ada yang kata harus. Sunat ni maknanya digalakkan. Kalau bermusafir digalakkan. Jadi Islam ni ada alternatif. So waktu mana dia bagi alternatif? Banyak. Contohnya ketika sakit. Macam-macam hukum ada berkaitan dengan orang sakit kan. Semayang orang sakit macam mana, puasa orang sakit macam mana, apa lagi, ketika haji sakit, salah satu daripada antara bermusafir, bagi budak kecil. Budak ni macam mana? Kerana kerana muda, dia panggil sor, iaitu budak tu tak cukup umur, dia ada keringanan, tidak ditaklifkan. Kalau dia buat taklif, Allah terima. Kalau dia buat salah, tidak dihukum. Macam mana? Okey. Salah satu dia ialah keringanan. Jadi istimewa lah Islam ni. Sebab apa? Sebab kita ni kan macam semalam saya duduk dekat tingkap rumah saya. Oh, angin sedap, angin betul. Sejuk lah. Oh, ada. Teringat saya. Oh, dia macam hidup manusia. Angin tu hari ni sedap, tapi berapa minit angin yang sedap tu duduk sementara mari ribut dah. Hidup manusia pun ada masa selesa, ada masa stres, ada masa sedih, susah, berbagai-bagai. Jadi Islam dia nak suruh dalam semua situasi tu kamu boleh mengamalkan Islam, kamu boleh bersama Islam. Jadi dia menyediakan masa sakit, masa miskin, masa susah, masa sedih. Rasulullah SAW pada satu hari balik dari peperangan. Dia balik dari peperangan, lepas tu ada seorang wanita tu diberitahu suami dia telah mati syahid. Jadi dia pun menangis dengan emosi. Dalam Islam menangis dengan emosi ni salah. Dia tak boleh buat orang raung, dia boleh nangis biasa boleh kan. Sahabat ni nak pergi tegur supaya jangan Nabi kata biarkan. Maknanya Nabi faham ni sebab pengalaman dulu sedih tau. Dia bukan macam sekarang. Sekarang pun kena tembak sana, zoom sampai SMS mati lah. Jadi
cepat tahu kan. Ni tak, dia kena pergi dulu. Tak tahu bila pula kawan tu nak balik perang. Tiba-tiba nampak debu je. Jauh kat sana. Tiap-tiap hari waris-waris ni dulu. Anggota apa ni yang anak beranak dia pergi perang ni tiap-tiap hari duduk tengok dia. Ada lagi ni. Tapi bila satu hari tu nampak debu. Dia pun bagi tahu. Baliklah. Sebab apa? Dan bila orang pada pasir berjalan, dia debu tu dia naik. Dan inilah yang digunakan oleh Khalid Al-Walid dalam peperangan Mu'tah. Dia suruh askar tu, kalau kita jalan gini debu lebih orang 4-5 orang tak tahu debu. Akan musuh tengok, apa ni? Debu lebih ni. Ni tak tahan ni kita ni. Cara mengaburi musuh. Jadi bila macam tu dia tunggu. Oh, balik ni betul ni debu. Dia pun bagi tahu semua wari-wari dia apa semua kubur. Jom. Lepas tu dalam ramai-ramai ni kena pergi tengok pula. Mana ayah aku tak nampak lagi. Oh, tunggu seminggu lah. Jadi kesedihan tu sangat mendalam. Macam orang cinta zaman dulu lah. Nak tunggu surat empuk. Naik hantar surat. Kena pula pas Malaysia. Cuti raya. Wah, sudah. Minggu dah sampai lagi kan. Jadi benda tu lebih menyentuh hati. Jadi bila Nabi lalu tu, sahabat tu nak kita tegur dalam situasi tu, Nabi kata, biarlah dulu, bagi cara. Ada apa ni, budi bicara lah dalam persoalan-persoalan. Jadi keanjalan salah satunya dengan cara banyak mazhab. Kedua, dengan cara dia memberi keringanan. Dalam hukum makam semua keringanan. Kalau orang tu, sebab contohnya apa ni, wahajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Salah satu daripada kewajipan orang Islam tu mengerjakan haji bagi yang keringanan lah. Bagi yang mampu. Keringanan apa? Bagi orang miskin tak payah. Jadi keringanan tu ada ketika sakit, ada ketika miskin, ketika susah. Mazhab keringanan diberi alternatif. Itu salah satunya kerana keringanan. Sebab tu bincang hukum memutuskan sembahyang saja-saja memang salah. Sembahyang satu rakaat mentos tak ada. Jangan nama hari tu salah mungkin anak-anak kita kan salah. Tapi kalau kita tengok rumah terbakar ataupun anak kita sedang tujuh api rumah ada, kita rumah sembahyang, tidak boleh, kita kena menyelamatkan situasi. Sebab dia bahaya. Ini ada keringanan. Yang ketiga tu saya telah sebutkan sebenarnya, iaitu kerana keringanan ni banyak sebab ya. Kerana tak cukup umur tu, apa ni, suhar, muda lah ataupun tidak. Bahasa Malaysia tak berapa ada ni, tak berapa ada istilah tidak cukup umur. Suhar itu orang tu muda. Jadi Islam tu dia, okey, sebelum saya bolehkah kita kata rujukan untuk ajaran Islam bagi konteks masalah ini? Ya? Yalah, jawapan Islam. Rujukan untuk keanjalan Islam dari konteks mazhab yang berbeza. Tak faham saya.
mata untuk apa nampak keanjalan dari konteks mazhab yang berbeza. Oh, maknanya dalam mazhab yang berbeza ni dekat mana dia punya keanjalan, ataupun keanjalan tu memang dalam perspektif mazhab yang berbeza. Betul. Contohnya ada mazhab yang tak berapa anjal, ada mazhab anjal. Macam mana? Contohnya kan, dalam menentukan susah. Ini salah satu keistimewaan Islam juga, sebab dia anjal tu luas. Dalam mazhab Syafi'i contohnya, dalam menentukan sebab yang boleh membuatkan seorang tu mengqasar dan jamak sembahyang dia, dia tertakluk kepada bermusafir. Sebab apa bermusafir? Sebab Tuhan kata dalam Quran, apabila kamu bermusafir, wa idza darabtum fil ard fala junaha alaikum an taqsuru minas salat. Jika kamu bermusafir, kamu tidak menjadi kesalahan untuk kamu mengqasarkan sembahyang. Jadi analisis Imam Syafi'i ialah bermusafir. Jadi seorang tu bila dia bermusafir, dia boleh mengqasarkan sembahyang. Tapi kalau dia sakit dia tak boleh, sebab Quran kata bermusafir. Nampak tak? Kalau dia sibuk tak boleh, sebab Tuhan kata dia bermusafir. Cara analisis dia ialah dia ambil musafir tu, lalu dia jadikan syarat. Nampak tak teknik dia? Anjal juga, tapi anjal mengikut perspektif dia. Bagi ulama' yang tidak mentafsir cara lain, dia cara macam mana? Dia kata apa? Tuhan menyebut musafir ni sebagai contoh orang yang memerlukan pendek sembahyang, qasar sembahyang ataupun jamak ni, ialah salah satunya musafir. Tetapi kesusahan manusia ni bukan musafir saja, benda lain. Contohnya orang sakit. Sebab itulah orang mazhab Hanafi, dia mengatakan bahawa kalau orang tu sakit, dia boleh mengqasarkan sembahyang. Sebab sembahyang tu, sakit tu adalah sejenis kesusahan. Maknanya keanjalan tu sendiri, dia mengikut perspektif. Jadi tafsiran Islam ni luas. Islam ni kalaulah tak kerana Allah yang jaga dia, hancur lebur lama dah Islam ni. Sebab pentafsiran dia tu macam-macam boleh tafsir, tapi tak hancur. Sebab apa? Sebab dia ada benda yang kita tak boleh berlainan. Ada benda anjal. Quran sendiri tu macam-macam tafsiran, tapi tak musnah ayat Quran tu. Dan agama tu tidak musnah. Bila ada ayat Quran, tidak bermakna ulama' sependapat. Masih anjal tu masih berlaku. Wa idza darabtum fil ard, apabila kamu bermusafir, darabtum. Wa idza darabtum fil ard fala junah alaikum an taqsuru minas salati. Apabila kamu bermusafir, maka tidak menjadi kesalahan. Di sini tidak menjadi kesalahan ni apa maksudnya? Ayat Quran ada, tapi anjal lagi. Sebab dalam bahasa Arab, tidak menjadi kesalahan ni ada dua makna. Satu, boleh. Yang kedua, wajib. Jadi Abu Hanifah kata wajib. Tidak kesalahan, tidak menjadi kesalahan untuk kamu mengqasarkan, memendekkan sembahyang. Okey, Abu Hanifah kata oleh itu wajib mengqasarkan sembahyang apabila bermusafir. Sebab apa? Ini Tuhan kata tidak menjadi kesalahan. Dan makna Quran tu mesti ditafsir dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tidak menjadi kesalahan dua maksud. Satu, itu boleh. Kedua, mesti. Dia kata maknanya mesti. Imam Syafi'i kata, mazhab lain kata, oh bukan maknanya mesti.
maknanya tidak menjadi kesalahan. Pilihan lah, sebab tidak menjadi kesalahan, bukan mesti. Anjal itu tak? Quran ada, anjal lagi. Siapa yang sesat, siapa yang betul? Tidak ada orang yang sesat di sini. Sebab apa? Sebab selagi mana Al-Quran itu ditafsirkan dengan bahasa Arab yang betul, menggunakan kaedah-kaedah pentafsiran yang betul, maka pandangan itu termasuk dalam kelompok yang anjal. Dia bukan sesat, bukan salah. Betul-betul. Di mana ada ulama lain yang macam ni? Saya nak belajar juga. Kalau ambil, saya rasa macam tak ada. Sebab unik dia punya. Dia banyak berbeza pandangan, tetapi dalam perkara pokok dia tak akan berbeza. Dalam perkara pokok tak ada perbezaan. Contohnya, Tuhan aja senang je. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah lah tempat bergantungnya semua makhluk. Allahu as-samad. Dua perkataan dia, tapi terjemah dalam bahasa Melayu, Allah lah tempat bergantungnya semua benda dalam dunia. Sebab as-samad tu maknanya hanya satu-satunya tempat bergantung. Sebab letak al tu hanya satu. Jadi katakanlah Allah itu satu, Allah lah tempat bergantungnya segala benda di dunia ini. Dia tidak lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dia tidak diberanakkan. Tak ada orang Islam pun yang mengatakan selalu. Tak ada. Ada mazhab dalam mentafsirkan itu. Dia dasar. Tetapi yang menjadi masalah, yang berbincang, yang ialah bagaimana mengajar orang Allah tu satu. Metod pengajaran, metod dakwah tu lain. Dalam perkara dasar, tabiat ayat Quran ni dia akan mari dalam bentuk yang sangat jelas. Dalam perkara sampingan yang boleh dia sengaja nak pelbagaikan, ayat dia biasanya panjang-panjang. Dan dia bersifat menggunakan perkataan yang boleh ditafsir dengan banyak maksud. Sebab itulah bila Islam tu berbeza pandangan, Tuhan sengaja membiarkan. Sebab apa dia nak suruh agama Islam ni mempunyai ciri keanjaran. Salah satu cara dia ialah banyak mazhab. Mengapa timbulnya banyak mazhab? Salah satunya kerana dalil-dalil yang digunakan tu boleh dipahami dengan berbagai maksud. Muhkamat wa ufaru mutasyabihat. Dan sebaliknya ada ayat yang mutasyabihat. Dalam surah Al-Imran Allah mengistilahkan muhkamat. Quran ni ada dua jenis. Satu muhkam, satu mutasyabih. Muhkam ni singular lah, kalau plural muhkamat. Kalau mutasyabih itu singular, plural dia mutasyabihat. Ayat Quran ni ada dua jenis. Satu ayat yang muhkam. Perkataan muhkam ni banyak maksud. Anda juga nak tahu Quran. Tidak kurang daripada 5 maksud. Adalah apa maksud muhkam. Saya nak ambil yang mudah-mudah saja. Muhkam ni salah satu maknanya sesuatu yang terkawal, iaitu dia dah jelas. Mutasyabih ni maknanya benda yang kabur. Jadi salah satunya bila masuk dalam bab, salah satu maksud muhkam dengan mutasyabih ni, ayat ni juga teman, ayat mutasyabihat dengan muhkam ni lah juga ayat yang boleh ditafsirkan dengan banyak. Saya kata tak kurang daripada 5 maksud tadi. Semuanya dikendaki. Tu satu lagi yang seronoknya, yang hebatnya Quran ni. Kalau dia ada 5 maksud, kesemua 5 tu boleh pakai lagi. Okey, mari kita tengok dalam ni.
dalam apa maksud muhkam dengan mutasyabih. Okey. Salah satu maksud muhkam ialah ayat Al-Quran ni dia ada dua jenis. Satu muhkam, yang kedua mutasyabih. Salah satu maksud muhkam ialah dia jelas maksud dia. Mutasyabih maknanya kabur. Tasyabih, mutasyabih. Okey. Kabur dan jelas dalam bab tauhid contohnya. Qul huwallahu ahad tu jelaslah kan. Katakanlah Allah itu satu. Maknanya orang Islam ni dia sentiasa mengambil ayat-ayat yang jelas ni sebab dia faham ayat jelas ni ialah ayat teras. Ayat yang teras. Tuhan tu yang dengan jelas tak? Sementara ayat mutasyabih ni wa ukharu mutasyabihat. Cuma kata apa? Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna ma la aradallah. Oh, dalam faktor ayat lain berkaitan dengan mutasyabihat. Okey. Yang ni kita kata jelas kan? Yang ni kabur. Okey. Ayat yang kabur dan jelas dalam tauhid. Contohnya kita kata Allah tu satu. Qul huwallahu ahad. Jelas. Allahus samad. Jelas. Lam yalid wa lam yulad. Jelas. Okey. Tapi ayat yang tidak jelas, contohnya wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan arasy Allah itu di atas air. Ustaz, apa maksud arasy Allah di atas air? Tidak jelas. Sebab apa? Macam mana Tuhan di atas air? Jadi dia perasan tak? Ayat arasy Allah di atas air itu berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan sifat Allah. Ada hubungan tak dengan kita? Allah nak terangkan dia macam mana? Awakana arsyu alim. Tak ingat saya selama ni. Saya juga kena Google juga nampak ni. Semua cari Google saja. Itu paling besar Google. Okey. Okey, kita cari ayat lain contohnya kan. Contohnya sebab tak tahu kan. Saya ni apa ni? Ya Allah ma'al jamaah. Ha? Tangan Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhu. Semua benda ini musnah kecuali wajah Allah. Ini ayat mutasyabih. Tetapi ayat mutasyabih dia beza sebab apa? Ini kedua-dua membicarakan tentang Allah. Tetapi sifat Allah yang jelas ni, apa yang jelas? Sifat Allah yang jelas ni dia berkaitan dengan, ada hubungan dengan manusia. Nanti Allah itu satu. Sebab kita nak percaya Tuhan ni berapa? Tuhan satu. Allah tu tempat bergantung, berhubung dengan iman kita kepada. Tapi kalau tu arasy Allah di atas air, dengan hanya kita percaya pun settle dah masalah ni. Dia tidak ada implikasi perbuatan kita. Tapi kalau Allah tempat bergantungnya manusia, kalau tak jelas nak bergantung macam mana kita? Sebab kita yang kena bergantung. Nampak tak? Sebenarnya Allah ni tempat bergantung. Kembalilah kepada tempat bergantung kamu. Mana siapa? Kalau tak tahu, payahlah kita ya. Sebab kita kena bergantung. Kita nak berserah, bertawakal kepada Allah saja, berdoa kepada Allah saja. Semua tu benda tu jelas. Yang melibatkan amalan kita semua jelas. Tapi yang menyebabkan sifat Allah yang tak ada hubungan dengan amalan kita, dia tidak jelas. Yang menyebabkan Allah tidak meninggalkan kita ni terkia-kia, tak reti nak buat apa. Tetapi kalau hanya nak percaya, kita boleh kan? Jadi tak salahlah Tuhan terangkan sifat Allah yang macam tu. Kamu percayalah. Kalau tak nak takwil pun tak ada masalah.
Jadi itulah tandanya bila dia jelaskan sesuatu ada maksud dia. Bila dia tak jelas pun tak ada masalah. Bila mutasyabihat dengan, sebab tu Tuhan kata orang Islam dia akan mengikut ayat yang jelas. Orang yang nak lari daripada Islam, orang yang tak nak ke Islam, dia suka menggunakan ayat mutasyabihat. Dia duduk cari ayat mutasyabihat ni, dia duduk apa panggil dia duduk cungkil-cungkil yang mutasyabihat. Sedangkan tak ada apa pun dia nak buat dengan mutasyabihat. Contohnya bila ulama Islam sendiri terjun dalam persoalan perbuatan Allah. Orang Islam dia masuki dengan ilmu falsafah, dia nak cari perbuatan Allah, iaitu Allah ni buat benda baik ke benda buruk. Tuhan ni dia buat baik saja ke benda buruk pun dia buat juga. Saya tanya, kamu tu siapa dia? Member Tuhan. Member pun tak sampai tahap bos dia kan? Tak juga. Kamu hamba dia. Sebab apa kamu nak tanya perbuatan dia? Tanya perbuatan kamu. Kita tak perlu tanya apa yang Allah buat, tapi Allah akan tanya apa yang kamu buat. Sebab apa? Sebab kamu tu hamba Allah. Kamu tak layak nak tanya apa yang dia buat. Jadi itu kita tak perlu bertanya perbuatan yang tak ada hubungan dengan kerja kita. Tuhan ni buat benda baik ke benda buruk? Dia yang buat apa pun dia. Kamu jadi sepak. Tu dari sudut itu. Sebab tu bila bincang bab apa ni takdir apa semua kan, ada orang dia suka menyerabutkan otak dia dengan perkara benda yang dia tak perlu tanya. Sebab dia tak sedar dia tu siapa. Dia nak tanya semua perbuatan Allah ni kita tak perlu tanya. Sebab Allah Tuhan kita, dia yang cipta kita. Apa kita tanya dia ke dia? Cuma kita tanya Raja Selangor dia buat apa, dia marah je. Ikut aku rakyat biasa sepak kamu ni. Itu baru raja, manusia macam kita je. Tapi dia tanya kita boleh, kita nak pergi luar negeri, mana pasport? Oh marah. Apa pula tanya ikut aku? Tak boleh, kamu rakyat. Itu dari sudut analogi yang mudah kita tanya. Tapi dalam persoalan kemanusiaan kita bebas tanya. Persoalan ketuhanan pun sebenarnya boleh bertanya, cuma kita kena mengetahui kedudukan Allah tu, dia tu Tuhan yang tidak menyerupai manusia. Maknanya bila Tuhan kata dia ada tangan, kesemua ulama Islam menganggap tangan tu bukan tangan ni, kan tangan macam kita ni. Sebab dalam bahasa Arab perkataan tangan tu ada dua makna. Satu tangan, tapi bukan tangan manusia, tangan. Macam mana Allah Alam, kita tak boleh bayangkan. Kedua bermaksud kekuatan. Pada pandangan saya, kekuatan lah maksud sebenarnya kekuatan. Bila Tuhan kata tangan Allah di atas jamaah, maknanya kekuatan Allah bersama jamaah. Maknanya Allah akan tolong orang yang berjamaah. Berkumpulan tu lebih ditolong daripada bersendirian. Di situ Tuhan nak kata berkumpulanlah kamu buat kerja dalam tim. Dia suruh menggalakkan buat sesuatu dengan tim. Teamwork lah. Itu saja. Okey, ada soalan? Soalan Mu'tazilah dan Jahmiyah tu tak saya yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Persoalan Al-Quran itu makhluk itu pun sebenarnya persoalan yang anjal juga. Mana-mana pun anjal je. Sebab apa tu? Di sini banyaklah pandangan ulama yang kita dengar. Memang ahli sunnah wal jamaah menganggap Quran tu ialah qadim. Persoalan, tapi kita mesti ingat orang Mu'tazilah tidak dianggap kafir dalam Islam. Nampak tak? Ni bincang benda ni, benda yang tak ada dah sekarang.
bincang sejarah dalam aliran Islam ni ada satu zaman orang mempersoalkan Quran tu dari mana. Persoalannya kalau Quran tu kertas tu memang manusia buat pun. Jadi persoalan ni persoalan yang melibatkan falsafah. Zaman kita persoalan ni dah tak ada. Soalan dari mana orang tak erti dah nak fikir benda macam. Tetapi ulama Islam tidak menganggap kumpulan-kumpulan Mu'tazilah tu kafir. Mereka menganggap mereka ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Mereka menganggap pemikiran ni salah, tetapi tidak kufur secara automatik. Macam Syiah lah. Kalau kita sebut Syiah je, dia tidak automatik kufur. Maknanya dia dianggap kumpulan yang salah, tidak duduk dalam ruang fleksibel ni tadi yang dibenarkan. Dia duduk di luar. Tetapi luar ni ada layer-layer dia pula. Ada yang keluar tapi sesat, tapi masih dianggap Islam. Dan ada yang keluar lalu meletup terus, dianggap keluar dari Islam. Itulah salah satu daripada keanjalan Islam juga, iaitu dia membahagikan manusia ni kepada, saya nak terang juga tadi, iaitu selain daripada mazhab, selain daripada dia beri keringanan, dia mengakui manusia ni ada yang betul, ada yang salah, ada yang kufur. Sebab itulah pembahagian manusia dalam Islam, orang beriman, fasik, orang kafir. Kafir ni orang bukan Islam, orang fasik ni orang Islam yang bersalah, orang beriman ni orang yang diangkat Islam tapi tak salah dalam satu-satu benda. Orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Banyak juga takrif dia ni. Okey, orang beriman, orang fasik, orang kafir. Salah satu daripada ciri anjalnya Islam ni, dia tidak buat Islam dengan kafir saja. Itu salah betul. Kelemahan aliran mazhab Salafi ni, dia bagi manusia ni dua je. Islam kafir, salah sikit kafir. Aliran yang ekstrim, dia tak ada fasik, dia kafir tu. Jadi buat salah sikit, pada pandangan dia, dia pun kafir. Pemerintah yang tidak menjalankan hukum Islam, kafir. Itu ekstrim. Sebenarnya fasik. Sengih dia. Apa? Oh, fasik baru dia. Fasik pun tak nak juga. Nak beriman. Ada orang berasa selesa. Saya fasik je. Beriman, fasik, kafir. Dia tidak buat beriman, kafir. Sebab apa? Ada orang, dia dari sudut kepercayaan asas dia Islam, tapi dia ada buat salah besar, dia tidak ditolak orang ni. Contohnya, salah satu tanda Islam ni fleksibel juga, bila orang tu masuk Islam, orang tu mengaku tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad ialah Rasulullah. Faham tak? Mengaku betul, yakin Nabi Muhammad tu ialah Allah hantar dia. Oh, saya yakin tu. Jadi orang Islam, Allah tak ada. Patung bukan Allah, ni bukan Allah, manusia pun bukan Tuhan, semua Allah saja, satu je Tuhan. Okey, kau jadi orang Islam. Tapi benda lain ada lagi salah tak? Bukanlah orang tu terus benda tu semua betul. Ada banyak lagi salah. Sebab apa? Nak memenuhi tuntutan Islam tu kena belajar, kena apa? Islam, tanda satu tanda keistimewaan dia, fleksibel dia ialah dia terima orang tu seadanya dulu. Okey, kamu dah Islam, itu kamu kena buat macam ni. Dia bagi satu-satu. Sebab itulah dia ada rukun Islam, rukun iman, lepas tu dia ada benda-benda yang wajib, kemudian dia ada benda sunat. Dia pun sedikit demi sedikit. Dia salah satu dia punya ni, dia tidak apa panggil, dia boleh mengimbangkan antara keunggulan dan realiti. Hak dia naknya Islam macam ni, tapi realiti ada, orang baru boleh terima dan buat macam ni. Okey, tak apa, kita terima dulu, lepas tu kita ada pelbagai kefahaman. Sebab apa saya terangkan benda ni?
Sebab memahami perkara ni banyak gunanya dalam kehidupan seharian kita. Pertama, dia boleh membuatkan kita ni fleksibel lah. Maknanya kita menghormati pandangan orang lain. Sebab apa? Kalau dia ni guna pandangan yang tak setuju dengan kita dalam perkara fiqh ke apa, kita faham Islam memang dah bagi ruang tu untuk berbeza pandangan. Jadi kita boleh hidup walaupun orang lain tak serupa dengan kita. Dan alangkah perlunya masyarakat kita pada kefahaman diri ini pada hari ini. Okey, kepelbagaian pandangan tu tidak membuatkan kita berpecah belah. Ada. Kedua, kita faham keringanan tu salah satu daripada pemberian Allah pada kita. Lalu kita pun boleh gunalah keringanan tu dalam masa-masa yang tertentu. Ini kena belajar lebih secara spesifik lah. Keringanan dalam bab puasa tu. Ada keringanan tu mesti diambil. Contohnya, orang perempuan yang kedatangan haid tak boleh puasa. Dia nak puasa, Tuhan pula tak bagi. Orang perempuan ni bila dia kedatangan haid, tubuh dia lemah, jiwa dia tak berapa stabil. Tuhan tak apa. Relax. Makan, apa, relax. Jangan puasa lagi. Hari stabil lah puasa, ganti balik. Orang perempuan bersalin, lepas suruh dia puasa juga, sedih dia. Aku buat kerja besar dah melahirkan manusia. Bantai suruh puasa, tubuh lemah apa semua. Baby duduk setuk susu lagi. Susah. Tak ayah. Harus puasa pun tak sah. Nanti ya guys. Tak lupa bersalin pula dalam puasa. Garu kepala dia. Macam mana Ustaz? 2 bulan. Perempuan tak bersalin tapi masih menyusukan baby yang tu. Faham tak? Dah 3 tahun lah. Tahun keempat salin. Anak 3. Dr. Yusuf Khadawi kata orang macam ni tak payah puasa. Tak payah ganti dia. Pandangan dia. Kenapa? Kerana Islam ni mementingkan keringanan. Tapi sebahagian ulama menyuruh ganti, sebahagian ulama tak mewajibkan ganti. Apalah, sebab bahagian ni ikutlah yang mana nak ikut. Sebab dia fleksibel. Ganti lah. Tak boleh bayar fidyah sebab dia masih segar. Dia bukan tak ada kemungkinan nak segar lah, nak sembuh. Benda yang bayar fidyah ni kalau orang tua dia. Orang tua kalau boleh muda saya nak belajar juga. Tapi orang tua memang tak boleh muda lah. Tak ada harapan dia nak muda balik. Dia bayar fidyah. Tak tunggu ganti, tak ganti dah orang tua. Tak ada fidyah, dia kena tu ada 2 pandangan juga. Fleksibel juga. Ada ulama mengatakan kena bayar fidyah bila setahun cukup, tak ganti bayar fidyah dan ganti. Tapi sebagian ulama kata tak payah bayar fidyah, ganti saja. Saya menerima yang ganti saja. Saya ni mudah saja. Ada pengajar Islam mengatakan wajib memilih mazhab. Wajib memilih mazhab. Kita Islam memilih mazhab. Betul lah. Sebab bila puan-puan tanya saya, puan-puan pilih mazhab saya. Mazhab daripada 4 kumpulan juga. Tak ada, tak wajib. 4 tu tak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau orang tu tak tahu, dia tak boleh main sendiri kan. Duduk rumah sendiri sambil-sambil duduk mandi tu. Aku ni halal tu. Tu orang beristihad sendiri. Jangan dia tak tahu. Mana sambil-sambil tu gosok gigi tu. Ni boleh buka ni Ustaz kata kalau letih sikit. Jadi dia itu masak sendiri je kan. Memang tak boleh lah. Tetapi ijtihad ni boleh juga dalam ruang lingkup individu. Contohnya kalau kita sakit nak buka tak nak buka, itu kita tak perlu pergi tanya Ustaz. Sebab tu dalam kitab dia macam-macam. Ada kata sakit gigi boleh buka, sakit ni tak boleh buka. Mana tahu, tanya orang sakit lah. Kalau orang tu sakit, oh sakit. Oh gigi pun sakit juga. Gigi lah paling sakit Ustaz. Siapa kata? Dia yang kata dia buka. Dia tak langat. Kalau Ustaz tak langat. Nampak je sakit bisu. Tapi bisu tu jenis habis nyucuk pada dalam otak. Buka siapa dah.
Itu bidang kuasa orang tu. Ada bidang kuasa doktor. Contohnya nak potong kaki. Kalau orang tu saja-saja, "Oh, doktor, saya rasa baik potong je kaki saya." Tak boleh, sebab dia tak tahu. Doktor kata, mana boleh? Boleh sembuh lagi ni. Awak pula ni baru kudis sikit nak potong dah. Tak tahu dia. Itu bidang orang yang pakar lah. Ada ustaz. Bidang ustaz. Bidang ustaz ni bidang-bidang yang berbentuk keagamaan. Contohnya kita kata, ustaz, najis ni najis mughalazah ke najis? Jadi ustaz yang tentukan, sebab benda tu berbentuk keagamaan. Jadi kalau bentuk individu dia tentukan. Diri dia yang layak tak layak tu diri dia. Ustaz, saya nak semayang berdiri ke semayang duduk? Tengok awak, kalau awak tak layak semayang duduk lah. Apa orang tanya saya? Saya layak. Itu. Okey. Jadi dalam dalam bidang tu tak boleh ikut tadi, sebab perkara-perkara yang tak boleh ikut ni perkara-perkara yang kena ada mazhab. Tapi pandangan mazhab tu ialah seseorang, bukan individu tu bebas berbuat apa yang dia suka. Tapi bila dia tak tahu, dia refer kepada orang yang tahu. Bila dia refer kepada orang yang tahu, dia tak reti nak tanya, "Ustaz, ini dari mana ni pandangannya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin." Kitab Ulumuddin tu siapa dalam tak? Dia pun tak tahu, tapi tanya lebih kan. Jadi Islam tidak kerahmatan Islam ni tadi, dia tidak mewajibkan kita ni tanya sampai macam tu. Kalau tidak, matilah jalan. Pergi tanya ustaz ni balik Mesir tapi mazhab ni, kena tanya dia dulu lah. Lepas tu kena tanya pula kitab mana. Tanya je, walau tak reti pula. Jadi Islam dia tahu dah manusia ni susah nak sampai ke peringkat bidang tu. Jadi mazhabul mustafti, mazhabul mufti dia. Kaedah dia. Mazhab orang yang bertanya ialah mazhab orang yang ditanya. Senanglah masalah lah. Nampak ustaz ni handsome lain macam dia. Mengaji pula, kita tahu dia mengaji, tak adalah buat benda blek-blek. Kita pergi tanya dia pun bagi. Kita pun gunakan. Boleh? Tak semestinya. Maknanya mudahlah nak bertanya, tidak terikat dengan orang tertentu. Ada pandangan yang mengatakan mesti bermazhab tu ada. Sebab apa? Dalam Islam semua isu berlainan pandangan. Rasa nak sangat mazhab, tak. Jangan tanya orang lain, dia tanya mazhab. Tak ada masalah. Memang ada pandangan macam tu. Tapi saya tak boleh terima pandangan tu. Sebab pandangan tu terlalu rigid, menyebabkan masyarakat semua susah. Tetapi kalau dia susah, ustaz yang kita tanya tu tiba-tiba ustaz yang salah dalam benda yang tak boleh ni, lepas tu kita ikut, kita sesat. Kita tanya ayah P. Takkanlah tak boleh beza ustaz dengan ayah P ni. Lepas tu ikut pula ayah P tu, memang sesat. Islam tidak memberi kelonggaran kepada orang yang salah dalam dasar agama. Kita tanya dia, kita ikut dia, kita pun dianggap salah. Tapi dalam perkara-perkara sampingan, bila kita pergi tanya, kalau dia salah pun dia dimaafkan, kita dimaafkan. Dalam bidang yang anjal ni, walaupun berlaku kesalahan tu dimaafkan. Tapi dalam ni tak boleh. Yalah, Tuhan ada ke Tuhan tak ada? Takkan nak salah lagi. Ikut Tok Lebay kata Tuhan tak ada. Bengong sangat benda gini, tak boleh fikir. Gitu. Benda-benda dasar ni sangat mudah untuk difahami. Nampak tak? Dia sangat basic. Jadi dia memang tak boleh. Kalau orang tu masuk Islam, dia kena yakin Allah tu satu dan Nabi Muhammad Rasulullah. Dia tak boleh nak ikut orang. Oh, Ustaz Rusli kata Tuhan tu satu, betul, ikut dia je lah. Tak boleh. Tak jadi orang Islam. Dia kena diri dia yakin. Sebab apa? Benda tu mudah. Nampak tak? Okay, seterusnya tadi kita boleh bisa denda lagi sebab masuk lambat. Dia tidak semestinya masuk. Contoh bila orang Rasulullah ditanya nak kacuk lah pokok kurma. Nabi kata tak payah kacuk.
3 tahun tu tak jadi pokok kurma. Orang pun pergi tanya dia balik, apa kurma tak jadi dah ni? Nabi kata kamu lah yang lebih mengetahui persoalan kehidupan. Maknanya Nabi tersalah dalam bab tu. Tak mengaitkan dia sebab dia bukannya diutuskan untuk membaiki bidang pertanian. Nah gitu. Sebab itulah ada seorang perempuan datang jumpa Nabi. Dia sakit. Dikatakan sakit tu dirasuk. Lalu dia kata, ya Rasulullah, doalah untuk aku supaya aku sembuh. Nabi tak berdoa. Nabi kata, kalau kau sabar, kau masuk syurga. Kalau aku doa, engkau sembuh. Lalu perempuan dia kata, oh aku nak masuk syurga. Dia pun tak sembuh. Sebabnya apa? Sebab penyakit tu penyakit fizikal. Gila babi. Bila orang tu kena gila babi dalam bahasa Arab maknanya sab, iaitu dirasuk. Bila penyakit tu fizikal, Nabi bukan doktor. Kalau dia tak tahu ubat, dia tak semestinya. Mungkin dia ubat kat orang lain ke apa. Tapi kalau benda tu syaitan yang masuk, Nabi kena buang lah. Sebab apa? Sebab Nabi ni diutuskan untuk menangani isu-isu syaitan, syurga, neraka. Kalau dia kata aku tak tahu, siapa lagi yang tahu? Nampak tak? Jadi Rasul ni dia benda-benda gaib, dosa, pahala, ibadat, tu kerja dia. Tapi nak buat rumah, nak buat apa, macam dia. Tapi nak MLM kat awal, dasar-dasar akhlak, kerja dia. Okey, teruskan. Tapi pandangan saya, benda-benda macam ni kalau berbeza nanti tahulah. Dia duduk di sini. Benda yang kita bincang ni duduk di sini. Wajib tak bermazhab satu? Mari ustaz lain dia kata wajib. Kena pilih satu. Tak apa, tuan-tuan senyum je lah. Awak ni berbeza dengan Ustaz Rusli. Itu banyak tafsir lah. Kata-kata tu. In sahal hadis fahuwa madhabi. Tidak semestinya hadis tu bila sahih jadi mazhab Imam Syafi'i, walaupun dia kata macam tu. Sebab apa? Sebab hadis yang sahih tu mungkin mempunyai banyak makna. Semua kata hadis sahih, tetapi ulama ni tafsir macam ni. Kata-kata tu nak menggambarkan tawaduknya Imam Syafi'i sahaja. Dia tak boleh. Setengah orang dia pun kata mazhab ni betul, mazhab Syafi'i salah. Sebab apa? Ini hadis sahih. Imam Syafi'i kata bila hadis sahih itulah mazhab aku. Bukan. Imam Syafi'i, bila kita ada satu-satu polemik, hadis sahih itu satu saja perkara yang, dan kesahihan hadis dia anjal juga. Tak semestinya satu hadis itu sahih pada pandangan semua ulama. Ada hadis yang ulama ni kata sahih, ulama lain kata tak sahih. Sebab dia macam hukum fiqh juga hadis. Dia anjal. Jadi tahap keanjalan Islam ni sangat besar. Nampak tak? Hadis itu sendiri. Hadis ada yang memang semua ulama kata sahih. Okey, ada hadis macam tu. Ada hadis tidak disepakati. Dalam Sahih Bukhari yang dianggap kitab paling sahih tu, lebih 100 hadis yang tidak disepakati, yang dikatakan dhaif oleh ulama bukan Bukhari. Maknanya dalam kitab yang paling sahih tu ada ulama yang menolak hadis. Beratus-ratus pula tu. Jadi anjal lah ni. Subhanallah. Bila kita fikir macam ni, Allah Subhanallah, Islam ni hebat betul. Tuhan jaga. Tak bercampur antara benda yang keras yang tak boleh, benda yang tak boleh kita berbeza tu tetap jelas juga. Terjaga Islam. Apa macam tu sekali. Kalau takkan dari Allah, hancur lebur lama dari Islam. Ayat Quran berbeza baca macam mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada perbezaan yang mengubah makna, ada perbezaan yang tidak mengubah makna. Berbeza. Yang tu bukan perbezaan ulama buat, bukan perbezaan mazhab. Perbezaan daripada Allah nanti. Memang Tuhan turunkan Quran ni boleh dibaca banyak jenis. Waktu lah. Ada perbezaan yang tidak membawa efek makna. Ada perbezaan efek makna sangat banyak.
tapi tidak meruntuhkan dasar-dasar. Ustaz, masa zaman Nabi dulu, dia menerima Rasulullah, dia punya wahyu dalam jenis wadduha ni mana? Dalam dua bentuk. Dalam Dalam bentuk banyak juga. bentuk. Dia bila turun wahyu ni, kita wahyu bila turun Quran, dia tak turun macam kita kan ataupun slide tu. Nabi muka apa tu. Kalau turun macam tu jadi satu je kan. Dia turun dalam bentuk Nabi duduk, sama ada Nabi duduk dengan sahabat macam ni. Tiba-tiba orang tengok Nabi lain macam. Kiraat 10. 7 tu bukan yang 7 tu dia tersalah sebab apa tu? Sebab sab'an. Nabi kata sab'ati ahruf, 7 huruf. Sebenarnya kiraat ada 10. 7 huruf tu 7 menggambarkan banyak. Sebenarnya kiraat ni ada 13. 10 yang mutawatir yang diterima oleh ulama, 13 tak termasuk yang syaz dia. Mula-mula tu orang kat 7 tu Nabi kata Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Apa maksud 7 huruf? Iaitu banyak bacaan. Quran ni satu mukjizat dia boleh dibaca dengan banyak jenis. Banyak jenis tu bukan ulama reka, memang Allah turunkan macam tu. Berlakunya bila Nabi baca. Nabi ketika duduk dengan kabilah ni, dia baca lain. Tiba-tiba hari ni dia ada ceramah perdana kabilah lain. Contohnya kan, Azhar itu saja ada ceramah perdana. Nabi pun pergi kampung ni, dia jadi imam lah. Dia baca lain, ayat sama, dia baca lain. Orang pun rekod benda tu. Orang pun, wah dalam Nabi baca macam ni. Orang pun, dia ikut dia elek kat kawasan tu. Lepas tu esok dia pergi kabilah lain, dia baca lain pula. Jadi semua tu didengari dan dihafal. Sebab itulah Al-Quran turun kepada bangsa Arab yang sangat suka menghafal. Kalau turun bahasa Melayu, maksud gabual ni yang Melayu tak suka menghafal. Dia hafal tu secara detail. Lalu dia trace balik kan. Bila Osman nak menulis, cabaran terbesar bila Osman nak menulis Al-Quran. Sebelum tu Quran ditulis ikut kabilah tau. Maknanya kalau orang ni kabilah ni, dia tulis dia ikut bacaan yang Nabi baca tempat dia. Bila di kabilah ni dia tulis mengikut Quran baca tempat dia. Tetapi penulisan semua Quran tu tak ada. Ditulis misalnya 5 ayat ikut yang kampung dia baca. Nabi di kampung dia, Nabi baca macam tu, dia pun tulis. Hak ni pula ikut ni dia. Satu hari pergi perang, kumpul semua baca. Hak kampung ni terkejut, hak kampung ni terkejut. Sudah dia kata, apa pula ni, bukan Quran ni, geng ni baca ni. Rasa tak? Peperangan tu di sebelah atas Iraq. Dan orang ni, dia pergi berjuang, dia pergi ke Iraq, lepas tu buka sampai di Armenia. Sampai di Armenia zaman Osman bin Affan. Bila kabilah ni baca, kabilah lain kata, subhanallah, puan ni murtad kan. Lalu timbul isu kafir mengkafir. Jadi bukan angin pas sebenarnya yang mengasahkan kafir ni. Ni kita tak boleh semayang ni belakang ni sebab menyeleweng ni. Berlaku perpecahan, percakapan. Anas balik terus bila dengar perbalahan tu, Anas pun balik cepat-cepat daripada Armenia ni, balik pergi rumah Osman. Tak sempat tukar baju lagi, tak sempat mandi-mandi lagi rumahnya. Dia terus masuk rumah Osman. Wahai Khalifah, aku timbang umat Islam akan jadi macam Yahudi. Allah, mereka berbalah tentang kitab Allah. Orang Yahudi ni mana dia tahu kitab mana satu yang betul daripada Allah? Kan semua sama. Oleh itu kita kena tulis balik Quran. Di situ jadi Osman. Sebab tu sebab orang dah berkelahi ni, semua ni baca ikut. Jadi Osman cabaran dia bila dia nak tulis tu, tulisan dia tu mestilah boleh dibaca mengikut ke semua kumpulan dia. Sebab tu dia ada tulisan Osmani kan, kita panggil rasam
Osmani, rasam Osmani tak sama dengan penulisan bahasa Arab biasa. Sebab penulisan bahasa Arab biasa dia tak nak jaga kepelbagaian bacaan. Jadi bila Osman tulis, dia kena designkan tulisan dia tu supaya semua qiraat tadi bila tengok Quran dia tu boleh baca. Hebatnya Allah buat, memang boleh. Oh, bahasa Melayu. Melayu orang Kelantan kan. Orang Terengganu tak ada G ni macam mana. Jadi dia design dia. Jadi semua lega apa ikut qiraat dia pun boleh baca tak. Ikut qiraat ni boleh baca tak. Mana ada orang Melayu yang macam satu kitab baca 10 bacaan. Semua betul daripada Allah saja. Tidak menjejaskan isi kandungan Al-Quran, falsafah dia, dasar dia tidak. Sebab tu bila kita belajar benda macam ni, ucapan yang akhir kita kata Alhamdulillah tu lebih bermakna daripada orang yang tak belajar. Syukurlah Allah pilih kita. Hebat Islam. Baru sebut Alhamdulillah tu, rasa nak pecah mic ni. Kalau orang tu tak faham apa, Alhamdulillah. Tak ada makna lagi. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Dia ajaran Islam ni dengan dasar-dasar dia. Allah bagi kita pula jadi bersyukurlah. Alhamdulillah. Pilihan daripada Allah SWT buka pintu hati kita. Asalnya kita tak faham, bukan bahasa kita. Pilih Allah lagi juga. Itu sebenarnya mengapa kita belajar. Dia menjelaskan keagungan Allah SWT dan kebesaran ajaran Islam. Motif utama saya kenapa Islam terhidup kita. Okey, ada plus kalau boleh tak? Sebab itu dah lebih siang orang nak balik anak sekolah lah apa semua. Ada Ada. Saya tertarik dengan persoalan tapai tadi. Tapai banyak tapai whatever yang boleh memabukkan. Okey, ada lah pula orang ni dia highlight, tak tahu mana dia jumpa, tapi dia mention pasal arak tu minum sikit tak apalah sebab tak mabuk. Sama macam tapai. So macam ni kita nak highlight. Tak boleh. Tak boleh. Sebab arak tu asasnya haram. Arak tu bila dia duduk dalam botol tu, botol arak tu memang dia tak ada kerja lain untuk dia minum. Kalau orang minum tu nak mabuk kan. Memang kalau kita kata tidak ustaz, saya tak nak mabuk, saya minum sikit je. Okey, Islam ni dia hukum dia tidak tengok pada individu. Hukum individu ni pengecualian. Dia hukum dia bagi untuk semua dulu. Hukum dasar dia untuk semua. Contohnya arak haram untuk semua. Lepas tu kalau ada orang tertentu, doktor kata kalau awak tak minum arak 3 hari mati, barulah haram untuk dia. Tapi kalau dia kata saya Ustaz, saya minum pun tak mabuk juga, tak boleh. Walaupun betul dia. Sebab apa? Sebab Islam ni hukum dasar dia untuk semua dulu. Bila dia bagi pengecualian atas sebab-sebab. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab kalau dia buat hukum ni orang ni lain, orang ni orang lain, 3 hari acur Islam. Faham tak? Orang ni kata saya tak semayang pun saya ingat juga pada Allah. Yang penting ingat pada Allah. Dia kata kata anak dia, saya tak semayang 10 tahun pun saya ingat juga Allah. Mana agama kan? Oleh itu dia pun semayang wajib dulu. Siapa tak boleh musafir, ada package kita dia bagi yang umum dulu. Khinzir haram dulu. Oh, selalu saya takkan tak boleh, saya sesat hutan nak mati, khinzir aja depan saya. Boleh makan untuk makan untuk mengelak daripada mati je boleh. Baru dia ada pengecualian. Dia bagi umum dia. Sebab apa? Sebab dia nak menjaga sebab Islam ni untuk sepanjang zaman. Jadi dia ada hukum umum, lepas tu pengecualian. Dalam surah Al-Ma'idah, anak tu bukan dia itu banyak tafsiran dia. Bukan mula-mula tu boleh. Arak ni
kita tak kata mula boleh, sebab agama Islam ni bukan Nabi Muhammad saja Islam, Nabi dulu pada tu pun Islam dan Arab dah haram dah. Mula-mula bila Nabi Muhammad tu, cara nak mengharamkan Arab tu ada step by step. Benda-benda yang berakar umbi dalam masyarakat ni, Tuhan, rahmat Tuhan pada manusia, dia tak cantas sekali turun, kecuali benda tu sangat dasar. Contohnya menyembah berhala, dia tak suruh hari ni boleh sembah 3 ekor, esok seekor, 2, 1, tak boleh. Sebab benda tu keimanan, tak boleh sembah. Hari ni masuk Islam, hari ni juga tak boleh sembah benda lain. Okay. Tapi tabiat ni susah nak tinggal. Jadi Islam pun okey, jangan mabuk, gini. Okey. Kalau hari ni kita nak guna, contohnya bila kita nak menangani penagih dadah, kita bolehlah guna teknik tu. Hari ni penagih dadah, pakar kata kalau nak suruh orang penagih dadah ni berhenti dadah, kena bagi dadah dulu. Boleh lah, untuk dia sajalah, bukan untuk satu masyarakat. Orang penagih dadah nak suruh dia berhenti, kena bagi dos makin rendah. Tapi dia pusat pemulihan. Okey, akhirnya Islam mengakui benda tu boleh. Jadi tindakan kerajaan yang baru ni bagi dadah untuk orang tu, kalau atas dasar kajian dan nasihat pakar untuk mengurangikan ketagihan, tidak akhirnya satu masa akan kurang orang yang nak dadah, boleh diterima dari segi Islam. Sebab Islam menghormati kajian. Okay, ya, saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Saya minta maaf pada yang telah terlewat ni. Sebenarnya semua kena faham, majlis saya ni kalau orang tu ada kerja boleh nak balik orang tak ada masalah. Saya tak beras hati lah. Kalau saya beras hati pun tak boleh buat apa juga. Okay, saya sudahi dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.